Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kitab Hidayatus Sibyan bab fiqh muka surat 27, 9 baris daripada bawah, sambungan daripada fasal wajib tiap-tiap mukallaf bersegara dengan taubat. Seperti maklum yang dikatakan taubat ni masuk dalam bab tasawuf, tetapi dia nak terangkan dalam bab selepas pada ni tentang mayat ataupun jenazah atau selenggaraan jenazah. Jadi sebelum nak cerita pasal jenazah, dia cerita pasal mati dululah. Bila nak ingat mati, maka dia suruh kita bertaubat. Jadi kita sambung daripada bab taubat tu. Orang yang sakit, sunat bahawa dia mulahazah akan bahawa ini akhir waktunya, maka hendaklah dia bertaubat. Okey. Dan mengkembali, sambungan. Syarat taubat pula, dan mengkembali. Mengkembali tu apa? Memulangkan. Mengkembali yakni memulangkan. Ia tu siapa? Orang sakit. Akan segala menzolim. Maknanya kalau dia pernah buat zolim dekat orang, dengan contoh zolim ni merampas harta orang, ambil hak orang tanpa diketahui. Dia dah pakai barang tu lama dah, dia simpan ke, dia pakai ke, hukumnya haram. Ambil barang orang, dia simpan pun haram, pakai lagi haram lah. Jangan dia kata saya bukan pakai pun, saya simpan je. Hak orang tak boleh ambil, tak boleh simpan. Itu nama menzolim. Itu salah satu menzolim lah. Dan lain-lain lagi lah. Jadi wajib dikembali balik barang tu. Tidak tak sah dia punya taubat. Tak sah taubat tu. Dan segala amanah orang, sunatlah ketika tu kalau dia pemegang amanahnya, balik segala amanah orang, dikembalikan amanahnya. Macam Abu Zar Ghifari, yang dia sanggup untuk menanggung jaminan terhadap orang bunuh, hukum bunuh. Dia minta balik untuk dia selesaikan masalah yang dia jadi wali kepada harta. Jadi amanah kita tak kiralah amanah dari segi tugasan kita, terutamanya dengan harta yang kita pegang lah. Kita pemegang amanah tentang wakaf. Jadi kena ingat, akhir-akhir ini kita tengok ramai orang, NGO, jemaah-jemaah, kumpulan-kumpulan yang suka buat kebajikan, memegang amanah harta orang. Sama ada berlesen atau tak berlesen atau persendirian, itu masalah undang-undang dunia lah. Undang-undang akhirat kita kena ingat, harta yang kita pegang bukan milik kita. Jadi sebelum mati, kalau kita sakit, kita dah siap wasiat dan amanah. Harta tersebut nak diserah pada siapa yang memegang amanahnya pula. Kena ada wasiat. Jangan ditinggal begitu. Jadi rebutan keluarga, itu yang jadi kadang-kadang dalam institusi agama pun berlaku gitu. Rebutan sebagainya kerana tidak ada wasiat. Sepatutnya tugasan kita NGO, kita kutip daripada dana-dana orang, itu amanah yang sangat besar. Kita ingat dapat pahala besar. Banyak orang dia sangkakan dia buat kebajikan, tolong orang ramai, dia dapat pahala besar. Memanglah pahala besar di situ. Tapi kalau amanah tu tak tertanggung, berdosa besar juga. Sebab tu tak semua asatizah, ustaz-ustaz yang masuk dalam NGO untuk bagi bantuan. Sebab kita tak boleh nak tanggung amanah tu. Walaupun kita wajib tolong bantu orang miskin, itu satu. Tapi kita nak tanggung amanah ni berat juga atas diri kita seorang.
Kalau salah tu atas diri kita, kita tanggung seorang dalam kubur esok. Bukan tanggung kita kan. Kalau kita kata nak bantu orang, kalau kita tak mampu bantu, tak wajib bantu. Kita akhirat esok selamat. Tapi kalau kita kata nak buat sungguh-sungguh, buat dengan kertas kerja yang lengkap, dengan akaun yang tepat, jangan ada ambil keuntungan untuk peribadi dan sebagainya, dan ada surat wasiat. Kalau dia meninggal, segala geran-geran ataupun harta-harta tu ada tempat penama yang diamanahkan pula untuk pegang benda tu. Ini penting. Jangan jadikan akaun peribadi. Itu berat semua perkara tu. Jangan masukkan dalam akaun sendiri. Tak apa saya ustaz. Orang percaya kat saya, dia kata saya takkan nak tipu orang, saya ustaz, kata dia. Bubuh dalam akaun sendiri. Okey, bubuh akaun sendiri. Petang ni dia bubuh dalam akaun 10,000. Misalnya akaun saya lah. Kemudian malam karang dia mati. Petang bubuh, malam karang dia mati. Dia tak bagi tahu isteri dia, tak bagi tahu siapa, dan tidak diwawarkan benda tu masuk dalam akaun dia. Kemudian bila diberikan harta pusaka faraid, habis adik-beradik, anak beranak dia ambil habis semua, warisnya mengambil habis harta tadi, 10,000 daripada harta yang dalam akaun tu lah harta wakaf. Bayangkan berapa azab dalam kubur, sedangkan usaha titik peluh dia untuk tolong orang fakir tu habis lebur gitu. Jadi buat kebajikan tu bagus, ya, pahalanya besar, tapi jaga-jaga kalau kita tak amanah, ya, kepala kita juga akan kena. Jadi tak semua ustaz sanggup. Ya, kata kenapa ni yang buat kerja macam ni orang NGO je, orang-orang yang awam. Ustaz-ustaz ni ngajar kitab je. Sebab ustaz takut masuk neraka. Neraka harta orang ni lebih dahsyat daripada kita kata terbiar fardu kifayah atas orang. Fakir miskin tu hukum fardu kifayah. Kita tak beban atas kita berdosa juga, tapi tak sampai berdosa kita makan harta haram. Siapa yang boleh, dia orang yang amanah diri dia, dia boleh kawal, dia ada sistematik, itu dia elok sangatlah dia buat kebajikan. Biar sistematik, jangan ada satu sen pun jatuh dalam tabung waris. Bahaya. Dan minta halal. Minta halal dan minta maaf. Dia je maaf gitu je senang. Minta halal kalau kita kata minta maaf. Jadi sebab itu adat bagi orang Melayu, jangan tanya mana hadis, saya tak tahu. Jadi bila turun mayat daripada rumah, sebelum nak disembahyangkan ataupun sebelum untuk ditanamkan, ada ulama kata wajib minta halal dulu. Sebab selagi mana dia ada sangkut dosa dengan orang, ya, mayatnya tak akan diterima di kubur tu. Maka jadi adat bagi orang Melayu, wakil keluarga akan cakap, ya, jika ada pada si mayat ni salah silap dia terpukul, terkata, harap tuan-tuan ampunkan. Baik, kalau ada dia terhutang, berhutang, ya, nak tuntut hutang tersebut, tuntutlah kepada si waris, ya, pada waris, sebut nama waris dia. Ni anak sulung misalnya, bagi tahu, ya, dia akan tanggung hutang tersebut. Ataupun kalau boleh, kalau nak dihalalkan, dihalalkanlah pada si mayat ni, baru boleh kita bawa mayat tu, sebab dia tak ada tanggungan dah, kata ulama. Nasnya wallahu alam. Itu yang menjadi masyhur dijalankan, sebab kita tak mau mayat tu pergi ada tanggungan. Minta maaf ia daripada segala isterinya. Suami kena minta maaf kat isteri kalau dia nak mati, nak sakit, ya, takut ada benda yang dia tak sempat untuk laksanakan sebagai seorang suami. Ada benda yang tertinggal, ya. Dia kata kenapa segala isterinya? Segala tu melibatkan semua orang sakit tu. Bila semua orang sakit, segala isteri orang sakit lah. Ataupun kalau dia ramai isteri dia, segala isteri dia lah. 4 orang ke, 2 orang ke.
dan anaknya. Dengan anak pun bapak kena minta maaf, takut ada kekurangan yang dilaksanakan sebagai bapak. Jadi di sini Islam dia tak mengajar kita ego. Ya. Tapi ada segi dia nak matilah. Segi psikologinya lain pula. Ya. Kalau mak bapak ni terlampau minta maaf ke anak, jadi anak melampau pula. Itu lain, tu psikologi masa hidup. Ni cerita nak mati ni. Dan kerabatnya, kalau ada kerabatnya, sebab itulah kita kata kena ada orang ziarah, kita boleh minta maaf, sebagainya. Dan jirannya, kalau ada jiran, minta maaf dekat jiran. Apa salah kita dengan jiran? Ada banyak salah kita yang kadang-kadang ketenteraman rumah orang, jiran kita, dia tak selesa dengan kita atau sebagainya. Dan sahabatnya, makna kata semua orang yang berkait dengan hidup dia lah. Ya, orang berkait daripada keluarga, suami isteri, kalau isteri minta maaf pada suami, suami minta maaf pada isteri, minta maaf pada anak, minta maaf pada adik-beradik, kaum keluarga, jiran, sahabat yang berkait dengan dia. Dan segala orang yang lazim kira bicara dengan dia. Ya, orang yang lazim, yang kerap lah kira bicara dengan dia. Siapa tu? Kalau dia ni memang duk kerap sangat sampai kenal orang bank ke atau sebagainya, ataupun kita kata broker tanah ke atau sebagainya, tak kira lah siapa dia, polis ke, maka dia kena minta maaf. Orang yang selalu diminta tolong ataupun berbicara, termasuk guru dengan anak murid dan sebagainya. Okey. Postman hari-hari datang. Kalau itu tak termasuklah, dia bukan lazim berbicara namanya. Tapi kalau nak minta maaf pun bagus. Kasih salam kat postman yang datang tu, hari-hari dia hantar barang, minta kata wakil saya lah minta maaf, saya sakit ni. Boleh. Bagus lah. Tapi dia tak sampai dituntut macam tu lah. Kalau buat bagus. Sebab semua orang yang terlibat dengan hidup kita tu tak nak ada hutang, tak nak sangkut. Dan syukur, habis tu. Dah nak mati ni kena syukur. Dan syukur ia bagi Allah dengan segala nikmat keduanya, bahawa diampun segala dosanya. Apa dia? Syukur dengan bagi Allah dengan segala nikmatnya yang dikurniakan dia kepadanya seperti nikmat iman dan Islam. Kita orang Islam ni kena bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Bersyukur ni dengan mengucap Alhamdulillah, tu ucapan bersyukur. Banyak orang salah kategori dalam memaham makna syukur. Rasa bersyukur kita dapat nikmat iman dan Islam, kita mengucap Alhamdulillah. Baik, pelaksanaan syukur. Macam mana kita nak laksanakan syukur tu? Catat. Catatlah. Apa ni? Dikurniakan dia padanya seperti nikmat iman dan Islam. Iman. Macam mana nak syukur atas nikmat iman dan Islam? Macam mana cara dia? Iman tu dijaga dia, jangan bagi rosak. Dipupuk iman tu bagi naik iman tu, bagi kuat iman tu. Maka nak dipupuk iman bagi kuat, beramal soleh. Itulah cara bersyukur atas nikmat iman. Islam tu pegang atas segala syariat Islam tu. Tu tanda kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Jangan jadi kita orang yang derhaka dengan Allah, tidak bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Agama dia tak peduli, apa dia tak peduli, hukum hakam dia tak peduli, iman dia tak peduli, apa semua dia tak peduli. Jadi dah sakit ni, sakit banyak-banyakkan ingat dalam hati, aku bersyukur pada Allah, banyakkan bersyukur, mengucap Alhamdulillah. Dah tak boleh buat apa dah. Banyakkan berzikir, banyakkan ingat Allah. Itu orang sakit nak mati tu. Jangan nak mati duk pegang handphone ni haru tu. Dan harap dalam bahasa Arab apa? Iaitu
Orang yang raja, ar-raja'u ilallah. Ar-raja'u ilallah. Harap tu makna raja. Harap ia akan dia bahawa dimati akan dia atas keduanya. Harap dia mati dalam Islam dan iman. Cantik. Nak harap apa masa sakit tu? Masa sakit kita harap mati dalam Islam dan iman. Untung orang mati dengan mati sakit ni untung banyak. Walaupun kita kata azab masa sakit tu azab sangat-sangat. Kita kata ada orang yang bagi macam-macam lah sakit tu masa nak mati tu. Ya, belah perut sana, belah sini, operate sana, operate sini, sumbat wayar sana, sumbat wayar sini, sakit tak terkira dah. Kita rasa sengsara. Tapi di sebalik tu hikmahnya banyak manfaat. Satu, segala dosa sakit-sakit tu diampunkan oleh Allah. Ya, kena ingat tu. Sakit kita tu diampun segala dosa-dosa kita. Ya. Yang kedua, kita sempat nak bertobat. Kita sempat berfikir nikmat Islam dan iman tadi. Ya, sempat bersyukur kalau nak mati pun aku masa ni matilah aku dalam Islam dan iman. Maka harap kita mati dalam Islam dan iman tu mudah-mudahan nyata mati kita dengan mengucap 2 kalimah syahadah sambil beriman. Takutnya kita mati mengejut masa kita nazak nak mati tu, ya, tak sempat nak bersyukur, tak sempat nak bertobat, tak sempat nak berlawan dengan iblis. Yang mana pada ketika mati tu iblis menggoda kita supaya jadi kafir. Tu yang paling takut sekali sakaratil maut. Mati ni datang bila-bila dan paling takut sekali kenapa orang dulu mengajar kitab Aqidatul Najin. Mengajar kitab Tauhid berulang-ulang tauhid dia sampai mantap. Dia nak kalau boleh mati dalam iman, dalam tauhid ilallah. Ya, orang dulu dia tak berapa penting sangat dalam masalah tutup aurat ditutup ni. Zaman dulu dia syarak dia tak tahu apa tekan sangat lah. Sebab dia zaman kita kata kita dijajah. Dijajah asal kita pula orang Melayu ni dulu macam-macam amalan-amalan karut-marut. Jadi nak serap Islam tu 100% tak boleh. Drastik. Segi pakaian, segi pergaulan. Susah. Waktu orang dulu mana jaga aurat sangat. Pergi cidai baju berkemban. Pergi mandi pun berkemban di sungai. Mana dia jaga syarak. Dia hidup dia gitu. Tapi disuruh jaga akidah. Itu yang sempat dikawal masa tu. Mengaji kitab tauhid ni berulang supaya jangan mati kafir. Tu yang paling takut. Orang sekarang dia takut benda lain. Mati kafir tak takut. Tu macam-macam pahaman yang masuk sekarang ni. Okey. Jadi faedahnya orang yang nak mati ni dia sakit dulu, dia sempat bersyukur pada Tuhan, dia sempat berharap pada Tuhan untuk mati dalam iman. Minta Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wa husnal khatimah. Ya. Okey. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Okey, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnul khatimah. Ya Allah Tuhanku, minta ampun. Aku minta pada Engkau husnul khatimah. Allahumma inni as'alukal, lupa dah. Minta dalam doa tu minta supaya kita punya amalan kita ni baik dan mati dia husnul khatimah. Baik. Dia masa baca tu ingat, sebut balik lupa satu lagi. Minta minal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ada satu lagi doanya. Baik. Minta dan dia kata dan bahawa diampun segala dosanya. Harap dengan Tuhan, kena ada harap. Dosa besar mana pun, dah sakit, dah nak mati, jangan kita kata aku ni mati maksiat lah. Tuhan tak ampunlah dosa aku. Siapa kata gitu berdosa besar. Dia kena bertaubat, dia kena sembahyang, dia kena banyak berzikir dan dia minta ampun seminta-minta sesungguh-sungguhnya, harap dengan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia.
Ya. Dan bahawa diterima ke segala kebajikannya. Ya. Dan bahawa diterima segala kebajikannya. Apa tu? Harap. Ya. Harap apa tadi? Harap mati dalam keadaan diampun dosanya, mati dalam iman, harap mati dalam keadaan ampun dosa dia, ya, dan diharapkan terima segala kebajikannya. Jangan kita ingat kita buat kebajikan ni Allah Ta'ala terima je. Takut ada cacat, ada celah, ada salah, ada silap, tanpa ikhlas, riak, ujub sebagainya, maka minta Allah Ta'ala hilangkan, bersihkan segala amal-amal yang bercampur aduk tu, supaya diterima Allah segala kebajikan kita, ya, amal soleh kita, kebaikan yang kita buat. Dan minta sangat bahawa dijauhkan dia daripada seksanya. Sunat orang yang sakit ni ingat gitu. Bagi orang hidup pun sunat jugalah kita ingat begitu, sebab kita nak mati tak tahu bila. Tapi asyaddu, bersangatan, ya, lebih sangat-sangat dituntut untuk orang yang berfikir macam ni adalah orang yang sakit. Habis. Dan hendaklah ia baik sangka dengan Allah. Ni banyak manusia baik buruk sangka dengan Tuhan. Mana tanda dia buruk sangka Tuhan? Kenapalah Tuhan buat aku macam ni? Kenapa Tuhan pilih aku macam ni? Kenapa Tuhan aku ni? Kenapa Tuhan buat ni? Ini banyak dalam drama-drama. Ya, walaupun berlakon tak boleh. Benda akidah ni dia tak boleh main-main. Ungkapan lafaz, ya, lafaz tentang akidah dia tak boleh tersilap, walaupun tak masuk dalam hati. Kenapa Tuhan jadikan aku macam ni, kata dia. Itu makna tak puas hati dengan Tuhan. Kenapa orang lain elok, aku tak elok pun? Kenapa orang lain tak semayang tapi dapat je rezeki, aku semayang tak dapat apa pun? Itu komplain Tuhan nama tu. Orang komplain Tuhan ni syirik. Jaga-jaga, ya. Jadi kena baik sangka dengan Allah, husnuzan dengan Tuhan. Buruk baik yang berlaku atas diri kita sangkakan dengan baik. Kalau buruk ada faedah di sebaliknya tu. Kalau sengsara, ingat Tuhan nak uji aku dalam dunia ni, nak bagi pahala banyak, gugurkan dosa aku, ya. Sangka baik, jangan sangka jahat. Ini Tuhan nak bala aku, nak bagi aku lingkup ke ni? Tu sangka jahat tu. Ya, kalau kita kata Allah balakan ni, ya Allah balakan untuk apa? Untuk kita sedar. Tu bagus. Lain tu cara tu. Tapi kalau kita bala Allah nak melingkup, tu dah macam sangka buruk dengan Tuhan. Ya. Melingkup dalam dunia ni memang hancur. Dunia ni fana. Dunia ni memang hancur. Tapi cara hancur dia macam mana? Sama ada hancur dia ke orang. Dunia takkan hancur, barang pun hancur, di manusia pun hancur. Manusia akan binasa dengan mati. Cara binasa mati ni sama ada sakit, sama ada terkejut, sama ada dibunuh, sama ada diracun, sama ada tenggelam lemas, ya, ataupun diazab sakit dalam dunia. Sikit-sikit, itu semua kerja Allah Ta'ala untuk membinasakan kita. Tetapi semua tu ada hikmah. Semua ada hikmah. Yang mati terkejut ada hikmahnya, yang mati dalam keadaan bersakit ada hikmahnya, yang sakit berpanjangan ada hikmahnya, yang tak sakit tiba-tiba mati pun ada hikmahnya. Tu kena sangka baik dengan Tuhan. Ni nak mati ni. Dan yakin ia bahawasanya Allah Ta'ala itu terlebih kasih sayang kepadanya daripada ibu bapaknya. Ingat. Kena letakkan siapa yang paling kasih pada aku? Allah. Bukan mak bapak. Mak bapak tu nombor 2 lah. Macam mana kita wajib kasih kepada Allah dan Rasul lebih daripada mak bapak, begitu kita anggap bahawasanya Allah itu tinggi kasih sayangnya, ya, sangat tinggi kasih sayangnya sehingga dia kasih sayang atas kita lebih daripada mak bapak kita kasih kita. Siapa tak letak Allah Ta'ala kasihkan dia begitu, orang tu derhaka. Maka mak bapak boleh dia buang anak. Mak bapak kalau sayang-sayang pun, kalau derhaka sangat, dia pun dah meluat, dia pun halau keluar rumah. Ya, tapi Tuhan tak. Siapa sahaja yang salah, besar mana salahnya diampunkan. Sangat maaf.
Dan Tuhan pula sangat maaf dan sangat mengampun segala dosa hamba-Nya. Itu kata sangka baik dengan Tuhan. Tapi jangan sampai sangka baik dengan Tuhan tu dia buat maksiat je. Itu salah. Kenapa tak berhenti buat maksiat? Alah, Tuhan kan maha pemurah. Tuhan kan maha pengampun. Nanti aku minta ampun lah. Ya, satu masa nanti aku minta ampun, Tuhan ampunkan lah. Itu hati jahat tu. Sebab dia sangka baik macam tu menyebabkan dia jadi deraka pada Tuhan. Tak boleh. Sangka baik ni dia dah berdosa dah. Dia ada dosa. Dia bawa tanggung dosa banyak. Tapi dia kena sangka baik pada Allah Ta'ala atas segala dosanya diampunkan. Dan redha ia daripada Allah Ta'ala segala percubaannya yang datang akan di atas daripada sakitnya dan lemah segala anggotanya. Kena redha. Ini adalah ketentuan Allah. Allah Ta'ala jadikan. Jangan menyesal atas diri sendiri. Menyesal atas diri sendiri itu jadi lagi berat lah. Menyesal untuk bertobat tak apalah. Menyesal benda dah berlaku sehingga kan dia rasa macam dia menyalahkan diri dia hingga dia tak ada harap pada Tuhan. Itu salah. Kena ada harap pada Allah Ta'ala dengan rahmat limpahnya. Dan sunat bahawa berwasiat. Sunat orang sakit ni sunat berwasiat. Tak sakit pun sunat wasiat. Bagi ahlinya dengan sabar atasnya di dalam sakitnya. Tapi nampak ada ke ramai ke orang macam ni? Susah Bila kita sakit kita jadi beban, kita jadi nak marah. Ya, kebanyakan begitu. Ya, kalau isteri yang jaga isteri yang kena sabar banyak sungguh lah. Sebab tu dia suruh kita pesan pada keluarga supaya sabar atas sakit kita tu. Ya, nak layan kita, basuh punggung kita, nak layan angkat kita, tunggu kita, tak tidur malam. Ya. Jadi untuk jadikan benda tu kesabaran pada orang menjaga kita. Kadang-kadang kita yang tak sabar. Orang yang sakit ni. Ya. Lalu gitu. Isteri lah jadi mangsa. Kena marah lah. Kena tengking lah. Aku sakit. Tak reti ke sakit. Sebab itulah. Jarang ada suami boleh layan isteri sebaik tu. Tetapi isteri kebanyakan. Bukan semualah. Kebanyakannya boleh melayan suami, basuh punggung lah, angkat lah, bagai lah masa sakit. Jadi masa itulah orang yang beriman, ya, dia tahu salah silap dia kena minta ampun, minta maaf sentiasa. Dan dia suruh bersabarlah. Dan kemudian daripada matinya, ingat, aku mati ni, aku rasa nak mati lah kot. Ni kalau adalah tanda-tanda nak mati ni, kau mau sabarlah. Pesan gitu pada anak isteri dan sebagainya. Dan bahawa jangan dihingar bangar dalam majlisnya dengan menangis. Nasihat itu. Jangan orang sakit ni jangan nangis-nangis pula situ. Dan berbantah-bantah kemudian daripada matinya dan pada sakitnya. Jadi ingat pesan. Kalau mati jangan dijadikan majlis kematian tu dengan menangis, meraung, meratap. Tu haram tu. Okey. Meratap ni apa hukum makna meratap? Meratap si mati hukumnya haram dan orang yang dalam kubur tu diseksa dengan sebab ratapan daripada orang yang hidup. Okey. Makna ratap ni adalah dia meronta-ronta di kubur atau di rumah dengan sebab sedih kematian. Dia pukul badan dia sendiri atas nama sayang kasih tu yang selalu dilakukan oleh orang Syiah. Kita tengok kan, ya, dia sedih. Itu meratap, hukumnya haram. Ya. Tapi sekadar sedih menangis itu bukan meratap. Cuma puisi-puisi Melayu panggil meratap. Meratap kematian, meratap kesedihan. Jadi orang faham bila menangis itu tak boleh berdosa haram. Menangis, sekadar menangis boleh, tapi jangan meraung-raung. Huha bunyi sampai tepuk-tepuk dada, sampai hentuk-hentuk kepala kat dinding. Itu namanya meratap. Bukan meratap tu duduk di kubur tu meratap. Bahasa Melayu pun orang sekarang tak faham lah. Ya, dia tak faham. Tak boleh pergi kubur, meratap kubur haram. Ziarah kubur sunat. Ya, baca Quran di kubur baik. Bukan maksud meratap tu. Meratap ni meronta.
Dan pada sakitnya, masa itulah dia nak berkelahi, masa itulah bergaduh. Tu sebab tu kalau anak-anak tak dididik dengan agama, kalau anak-anak tak ambil agama ini, dia akan berlaku lagi tu. Tu ada dalam setengah masyarakat, mak duk sakit, bapak sakit, anak bergaduh, berkelahi aku hang, bergaduh, bersepak, bertengkar, bertempik. Tu tanda je nak suruh bapak dia cepat masuk kubur lah. Sebab tu agama ni dijaga semua, akhlak, budi pekerti. Walaupun bukan bertekak itu meninggikan suara pada ibu bapa, tetapi dia termasuk menyakitkan hati mak bapak ketika sakit. Tapi mana kalau kita kata tak selalu ulang kitab ni, orang dulu khatam ulang balik nak bagi ingat. Sebab kalau kita tak mengaji, kita tak ingat. Dan sunat juga berwasiat ia bagi orang yang kepercayaan dengan segala pekerjaan anak-anaknya. Ini dalam bab wasiat. Okey, sikit kita nak pekerjaannya dan hartanya dan utang piutangnya dan lainnya. Okey, sekarang ni bab wasiat. Kita dah faham wasiat harta je. Okey, wasiat yang dimaksudkan luas. Kita faham wasiat harta. Itu yang kita nak berebut sangat pun. Yang dimaksudkan wasiat ni umum. Kerana kalau terlibat kita menjaga amanah orang dan kita wasiatkan amanah tu pada orang lain, itu satu wasiat. Okey, misalnya kalau dia mudir sekolah agama, dia nak kalau bolehnya siapa nak sambung jadi mudir dia kalau dia mati, dia wasiatlah pada orang siapa yang dipercayai, maka tidak berlaku pergaduhan, perebutan. Dan orang yang kita kata bila dah ada wasiat daripada orang yang si mati, maka dia kena terima walaupun dia tak setuju. Ini baru akhlak Islam. Aku tak setujulah dia lantik orang ni jadi mudir, ganti tempat dia, aku lebih suka orang ni. Tak boleh kata apa, tu mandat dia. Kita sekarang ni kita tak faham mandat dalam hukum tu, yang berkelahi dalam politik, berkelahi dalam urusan wasiat, perebutan kuasa, merampas pondok pun ada. Ada kes sampai tahap macam tu. Tak setuju orang ni jadi mudir, rampas. Tu pernah berlaku. Okey. Itu salah satu. Yang penting lagi iaitu wasiat pada anak yatim. Kerana harta anak yatim, bila dia mati, dia tinggalkan anak yatim. Harta anak yatim adalah di bawah kuasa bapa. Sebelum mati berkuasa bapa. Dia panggil walil mal. Wali harta. Walil mal tu bahasa Arab. Wali harta. Maka bila bapa dia mati, harta tersebut tidak ada hak untuk orang pegang. Ingat ni ada rakaman ni. Semua orang kena faham. Bila mati seorang bapa, harta anak yatim tu yang bawah umur, tidak ada siapa pun boleh hak memegangnya. Kecuali raja. Pemerintah. Dia walil mal pada anak yatim. Pegang dulu. Okey. Atau dia masih ada datuk. Wali mujbir. Maka datuklah yang memegang harta tu. Selain daripada tu, mak dia sendiri, mak si anak yatim tu, kemudian pak saudara dia, semua sekali, lain pada dua kita sebut raja dan juga datuk. Kalau ada datuk, tak ada datuk pergi ke raja, maka orang lain tidak ada hak memegang harta anak yatim. Tapi berapa ramai orang dia claim diri dia pemegang amanah harta anak yatim. Dah bapak dia mati, saya pak menakan. Tu hukum sendiri. Termasuk mak budak tu pun tak boleh. Mak budak tu tak boleh. Kecuali setelah diwasiatkan oleh si mati. Maka sunatlah segala bapak-bapak, kita wasiatkan, kalau aku mati esok ni, maka kamulah wali harta kepada anak yang masih belum balik. Pada isteri kita sendiri. Kata gitu. Supaya bila kita mati, dia yang pegang harta anak. Dia tak akan pindah pada orang lain. Kalau tidak, jadi haram.
Sebab dia mengambil amanah, bukan amanah dia. Sebab isteri dia bukan wali harta anak. Dia tak boleh jadi wali. Faham? Dia cakap macam tu kan. Lisan ke kena ada Lisan, wasiat dan lisan. Tak ada saksi. Tapi elok ada saksi lah. Sebab hukum fiqah dah ada berjalan. Wasiat lah. Wasiat tu untuk dia jadi pengurus pada harta tu je. Bukan mengambil harta tu, mengurus harta. Jadi kalau jual beli sah. Kalau tidak, dia kira macam mencuri. Dia ambil duit saya, bukan ambil kat saya beli baju budak ni. Beli baju, siapa yang bagi mandat untuk beli baju tu? Hukum fiqah akan tanya gitu. Siapa yang bagi mandat kamu ambil duit dia untuk beli baju? Dah lah, saya Pak Menakan. Pak Menakan tak boleh. Mandat tu. Lu kata macam yang suami tu tak tahu kan macam ni kan. Dia tak ada ni apa-apa. Tapi dia bini. Haram. Haram tu tak haram. Jahil. Kalau dia kata saya tak tahu tu berdosa kerana jahil. Sebab tu kerajaan ada sistem ni, dia panggil amanah raya. Amanah rakyat. Amanah raya. Amanah raya tu yang pegang sini, dia hukum, dia kuasa agung. Dia kuasa pemerintah. Jadi bila dah mati, amanah raya akan ambil kalau ikutnya. Tapi tak berjalan sistem ni pasal dia belum realis lagi benda tu. Undang-undang dia ada. Sebenarnya kita kalau berlaku kes harta pusaka, balik pada amanah raya. Dia power dia kat situ. Jadi kalau kata anak yatim, dia pegang kan. Kalau ada kes kita sendiri, dia akan pegang harta anak yatim tu. Sebab mak bapak tak boleh. Tapi kalau ikut hukum Islam, bapak boleh. Bapak boleh, mak yang tak boleh. Tapi kalau amanah raya tak. Kalau harta anak yatim digezet ke sana, habis semua dia yang pegang. Sebab dia ulul amri, dia di bawah perintah ulul amri. Tapi banyak orang tak faham dalam masalah ni. Hatta ustaz-ustaz pun dia tak faham. Jadi sebab tu, dalam isu ni untuk memegang amanah kepada anak yatim ni, dia mesti dapat mandat daripada agung atau sultan. Tapi ramai orang dia ambil amanah untuk anak yatim ni, dia tak dapat mandat sikit pun. Kecuali di masjid lah. Masjid yang kutip tabung anak yatim semua tu di bawah arahan mandat daripada Jabatan Agama Islam. Jabatan Agama Islam dia dapat mandat daripada raja. Dia uruskan harta anak yatim tu. Itu. Yang tak dapat lah. Walaupun Pak Menakan, walaupun waris keras, datuk dia aja wali mujmir boleh. Datuk boleh pegang harta tu. Sebab datuk dia payah nak kelentong lah harta anak yatim. Tapi Pak Menakan tak tentu juga lah. Pak Menakan solap kat ni kan. Datuk dia lain. Dia macam bapak. Pak Menakan dia bukan macam bapak. Jadi jaga. Jadi kalau kita tak nak jadi kita kena steady real, kena jaga berdawan, wasiat. Sebab tu kalau kita mengaji ni bab basic ni. Kalau mengaji kitab ni kitab nipis, kitab Hidayatul Sibyan. Ya. Dia dah faham lah, aku sunat, aku wasiat. Dia boleh lah wasiat. Ini masalah dia tak belajar. Kita tahu. Termasuk perkara berkaitan bapa adalah wali harta anak. Dia tak boleh pakai duit anak dia pinjam. Ni banyak sangat. Ya, duit tabung anak, duit raya anak. Ya, anak tu belum balik. Ya, abah pinjam je lah nak beli tu beli ni. Hukumnya haram. Bukan duit dia. Dia orang pakai satu hadis. Ada yang dah itu viral satu hadis. Dia kata Nabi pernah sebut harta anak itu adalah harta bapa. Memang ada hadisnya gitu. Jadi dia gunakan hadis tu, dia kata duit mana anak, bapa boleh pakai. Ini tafsiran yang salah. Sebab hadis tu asalnya sahabat tanya tentang hamba perempuan. Bila bapa dia mati, hamba tu ambil mana? Kalau hamba pada anak. Hamba pada anak tu jadi macam milik dia. Kata Nabi, ya, harta. Pasal hamba tu harta. Asalnya hukum hamba. Harta anak tu lah harta bapa. Maknanya pada hukum hamba je. Bukan semua harta. Jadi sebab tu hadis kena tengok macam mana huraian ulama'. Bukan kita tafsir sendiri. Jadi dia pakai hadis tu viral habis semua. Dia kata harta anak tu harta bapa. Itu salah, tafsiran yang salah. Itu bukan asal hukum. Asal hukum sahabat tanya pasal hamba, bukan pasal harta. Jadi dikhususkan
kesesuaian. Tapi kalau kata harta anak tu, bapa ni dia cuma menyelenggara harta anak je. Macam beli buku sekolah ke, tak ada dia nak pakai duit anak tadi, nak beli baju raya ke, nak pakai duit anak tadi, nak beli keperluan-keperluan lain, menggunakan duit anak tu, harus dia yang laksanakan, dia selenggarakan. Dia nak ambil tak boleh, kecuali dia boleh ambil upah. Misalnya kalau dia nak pergi beli baju tu kena pakai duit minyak, maka dia boleh ambil duit minyak di situ sebagai pengurus. Tapi mengambil untuk belanja harian dia tak boleh. Ataupun dia potong kad. Pasal komo makan nasi hari-hari, dia kata aku potong duit duit raya ni kan, contoh. Hukumnya haram. Sebab makan pagi, minum pagi tu, makan harian tu adalah nafkah dia, bukan nafkah anak. Wajib dia keluar sendiri duit dia, dia tak boleh ambil tabung anak. Tapi berapa ramai mak bapak yang sapu duit anak ni. Nantilah mak bayar lah. Memang bayar. Tapi masa berlaku tu, kanak-kanak tu dia tak ada tasarruf. Dia tidak boleh membenarkan apa benda pun. Sebab tu jatuh atas hukum bapak. Kenapa bapak yang beli barang? Sebab dia tak, kanak-kanak tidak boleh berurus niaga. Tasarruf tu urus niaga dengan siapa pun. Tak sah. Kalau berlaku lah misalnya, contoh, Amim lah kan, baru 12 tahun tak balik lagi. Dalam poket dia ada 100. Sampai kat depan tu kata pakcik tu dah, adik-adik nak durian tak, kata dia. Pakcik jual 100. Satu bakui. Nak ambil 100. Apa jual? Jual tu tak sah. Sebab dia kanak-kanak. Walaupun duit dia, dia tak boleh tasarruf. Yang boleh, bapak dia ambil duit dia, tolong jual beli dengan orang tua tu. Tu boleh. Kalau dia sendiri tak sah. Sebab dia boleh berlaku penipuan. Mazhab Syafi'i tak nak ada berlaku penipuan. Jadi ramai orang dia berurusan dengan harta kanak-kanak. Dik malah beli bukan mahal pun. Jual handphone contoh, orang besar-besar. Adik nak handphone ni, abang jual murah dia kan. Sedangkan dia ni kanak-kanak lagi, memang dia ada duit, dia beli 300 handphone. Dia sendiri akad dengan budak tu. Hukumnya tidak sah. Hatta bapa sendiri, dia hanya boleh ambil harta tersebut untuk keperluan anak tu je. Bukan untuk menampung nafkah dia tak. Kalau dia ambil kata nama nafkah, berdosa haram. Tak ada duit. Anak, dapat anak. Lepas tu kami yang mengaji pondok ni, kawan-kawan kami, kalau kawan bagi kat anak ya. Kalau katakan anak memang selalu begitu berlaku kat sini. Kalau kawan-kawan bagi kat anak, masuk tabung anak, habis haram nak ambil. Sebab tu kawan yang ni yang boleh melawak-melawak, anak ya, aku tak payah. Sekali hang dia baru boleh. Sebab kita ikut lafaz. Kita bukan ikut huruf. Kita tengok lafaz, dia sebut anak. Banyak orang gitu. Ustaz ni bagi kat anak, bagi anak tak boleh. Orang dah biasa gitu kan. Kita bagi anak punya. Kita tak boleh ambil ke kita punya. Lalu masuk tabung mereka. Tu yang banyak masuk tabung mereka. Tak boleh kita ambil. Bersebut anak. Dia tu, ambil kat ustaz. Tu lain lah. Beda-beda lah. Kau suka lah. Kalau kata orang tu miskin. Tapi orang bagi kat anak. Lepas tu tak boleh tumpang anak. tak boleh. Tak boleh. Dia kena ambil sumber lain. Tu buat anak punya. Dia nak minta tak boleh sebab dia masih yatim. Orang miskin ni, dia kena cari sumber halal juga. Sumber anak dia sendiri tu sumber haram. Sumber haram misalnya. Tak boleh bagi. Kalau anak tu bagi, Kecuali makanan lah, kata ulama'. Makanan tak apa. Kalau duit ringgit ni tak boleh. Dia harta. Makanan tu dia bukan harta kekal. Boleh lagi lah tumpang. Kata orang bagi beras kat anak atas nama anak yatim, bagi beras. Kita boleh tumpang beras dia, makanan dia, sebab dia makanan. Bukan harta. Harta tak boleh. Itu pun orang dah buat gitu lah. Kita faham sekarang ni pada zuruf lah. Umum. Maknanya kalau dia bagi macam sekolah bagi tu, untuk keluarga dia, bukan untuk budak tu je. Tapi kalau dia bagi duit, tak boleh ambil. Duit untuk dia seorang je. Sebab tu harta. Dan tu jagalah orang yang jangan duk pakai pinjam duit anak. Kalau dah terbuat macam mana? Dia dah balik minta halal. Kena minta halal. Dah walau dah bayar, minta halal balik.
tu dah abah pakai kata. Masa tuan kecil lagi, hang tak tahu. Tapi dia sesak sangat pakai. Minta halal. Boleh, bukan tak boleh langsung. Dia dah balik baru boleh dihalalkan. Kalau dia belum balik, dia ambil lah kat abah. Tak boleh, tak boleh pakai. Cakap dia tu cakap tak sah. Sebab tu yang belum balik, kalau dia duk main nikah kahwin, aku nikahkan dikau, apa semua ni, tak sah. Dia tak sah. Balik baru boleh. Okey, pekerjaan anak-anaknya. Contohlah kita kata wasiat. Pasal anak pun kalau ikut kena wasiat. Kalau dah wasiat, dia tak ada masalah dah. Timbul sekarang ni kita tak amalkan wasiat. Jadi bergaduh, berebut anak atau sebagainya. Kena pergi ke mahkamah. Dan hartanya, baru masuk harta. Wasiatkan harta dulu. Kalau kita kata nak wasiat. Tidak faraid lah. Tak wasiat jadi faraid. Dan utang piutangnya. Settlekan dulu hutang aku, kata dia. Dan lainnya daripada segala kesangkutan yang bersangkutan lah. Dan yang jadi keberatan atas dirinya. Apa sahajalah ketanggungan. Keberatan tu mana tanggungan atas diri dia yang dia kena lepaskan tanggungjawab dia. Hendaklah dia buat wasiat. Wallahualam. Tak habis kita nak pergi semayang mayat tu jauh lagi. Tak ada soalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina fil arifin, Allahumma aftah 'alaina fil arifin, Allahumma aftah 'alaina fil arifin. Allah nawwir qulubana bi nuril hidayatika kama nawwarta al-syamsika wa bi rahmatika rahimil